Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأرسل علينا نبيه صلى الله عليه وسلم ليهدينا بهدايته إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama kita menekadkan dan meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
iaitu dengan kita sanggup junjung dan melaksanakan, kita buat segala perintah Allah dan kita jauhkan diri kita daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini akan termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang berjaya, hamba-hamba yang bertuah, ialah hamba yang dirahmati Allah semasa hidup di atas dunia, dan juga hamba yang dapat lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala selepas daripada dia matinya. Di situlah baru kita tahu kejayaan yang sebenar, iaitu apabila kita dapat lepas daripada jawab soal mungkar dan nakir. Ialah tempat singgah yang pertama, kubur menjadikan satu taman daripada taman syurga. Di situlah kita baru tahu dan kita baru tahakkuk dan yakin inilah kejayaan yang sebenar. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, ya kita hidup di hari ini, walaupun orang itu dia pangkat tinggi, banyak harta benda, rezekinya, sehat dan sebagainya, tapi belum tentunya kejayaan yang sebenar lagi. Kerana dunia ialah kejayaan yang sementara. Dengan sebab itu, apabila kita nak menjadikan seorang hamba yang bertuah, maka kita hidup di atas dunia yang sementara ini, usaha kita mendekatkan diri kepada Allah dan juga kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pisah jauh diri kita walaupun nafsu kita nak kepada benda-benda yang maksiat tadi, tapi kita lari diri kita daripada benda-benda maksiat. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan kejayaan yang sebenar. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas dunia ni tak lama dan sementara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umat aku ni di antara 60 sampai 70 ya. Kalau orang lebih tu, itu istimewa dah, hak pisik dah Allah Ta'ala bagi kepada hambanya. Maka semasa hidup di atas dunia ni, Allah Ta'ala hidup kita di atas dunia, Allah Ta'ala nak mengujikan kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kita sedar ke tak sedar, apabila sejak kita balik, kalau balik dengan umur 15 tahun, kita dipanggil seorang mukallaf. Orang yang mana Allah Ta'ala menjalankan hukum-hukum hak wajib dia kena buat dan hak larang dia kena tinggal. Berarti kita dah masuk bilik periksa, kita masuk hongsab. Umur kita 15 ni kita duduk periksa, lala ni pun masih kita duduk dalam bilik periksa. Putusan belum tentu lagi. Putusan bila? Apabila kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad la khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadi kita ni hidup, Allah Ta'ala hidupkan kita di hari di atas dunia ni, dan kita, mati pula kita. Hidup di atas dunia ni liyabluwakum, supaya nak mengujikan kamu, ayyukum yang mana di antara kamu yang paling baik nisbah amalannya. Nah, orang yang paling baik amalan dia, maka itulah keputusan dia. Apabila dia mati, keputusan yang baik, dia akan dapat kejayaan dan dia akan dapat lepas daripada azab Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi nikmat-nikmat yang banyak, yang besar kepada mereka. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab itu dunia ialah tempat ujian. Allah Ta'ala nak mengujikan hamba dia. Sebab tu apabila kita nak buat ibadat ni, Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata aqabatul awaik, aqabatul awaik, benda-benda yang nak menghalang kita, benda-benda yang nak menegah kita, benda-benda yang nak sekat kita daripada ibadat kepada Allah, ada 4 perkara. Yang pertama ad-dunya,
Dunia ni kadang-kadang seorang dia sibuk dengan dunia dia sehingga tak ada dia nak ibadah kepada Allah. Tak ada nak sujud kepada Allah yang Allah Ta'ala wajib 5 waktu sehari semalam. Tak ada nak baca kalamullah. Tak ada nak zikrullah. Kenapa? Mereka sedang diuji oleh dunia. Yang kedua kata Imam Ghazali, al-khalqu, makhluk yakni manusia pun setengah daripada perkara yang nak menyekatkan kita daripada ibadah kepada Allah. Yang ketiga, asyayatin, syaitan ialah satu perkara yang sentiasa nak menghalang kita, sentiasa nak menyekat kita daripada ibadah kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana al-muazzinu amara iblis junudahu." Apabila Nabi kata apabila orang bas tok bila bas amara iblis junudahu, menyuruhlah oleh iblis sebagai ketua syaitan kepada tentera-tenteranya, kepada syaitan-syaitan ni, dia suruh gimana? Pergi kepada rumah orang hak dengar orang bas, orang hak teringat nak mari di masjid untuk nak sembahyang berjamaah, dia pergi tipu kita, ya, dia pergi pegang kita, dia buat macam tu macam ni sehingga kita tak ada nak mari berjamaah. Kadang-kadang dia juga, tapi dia dengan secara masbuk, mari lambat, maka kitalah orang panggil orang yang ruginya. Dan juga setengah daripada perkara yang nak menghalangkan kita daripada ibadat ialah an-nafsu. Nafsu kita ni sentiasa dan nak menyuruhkan kita kepada buat benda yang tak baik. Dengan sebab itu muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, nah, kita ni kena usaha melawankan perkara-perkara yang pak sebagai awaik supaya kita menjadikan hamba yang berjaya di akhirat besok. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan dengan Muaz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Muaz, adakah engkau tahu apakah hak Allah Ta'ala di atas hamba yang hamba kena buat, dan apakah hak hamba di atas Allah yang Allah Ta'ala nak buat kepada hamba? Maka berkata Muaz, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Aku berkata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Amma tak tahu ya Rasulullah. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallah 'alal ibad." Maka sesungguhnya hak Allah Ta'ala di atas hamba yang hamba kena buat sebagai tugasan hambanya, an ta'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah, bahawa hamba ni kena ibadat kepada Allah dan jangan mensyirikkan dengan Allah syai'an, sesuatu pun. Tak boleh syirik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai hak Allah di atas hamba yang hamba kena melaksana, hamba kena buat kalau hamba nak berjaya selepas pada mati. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan hak hamba di atas Allah yang Allah Ta'ala akan buat kepada hambanya ialah alla tu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak azabkan mereka yang tidak syirik dengan Allah sesuatu pun. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, nah, sebab tu syirik dia ada dua, ada syirik jali dan syirik khafi. Dan sama-sama kita jaga. Kalau ada syirik khafi, amalan kita tak dapat pahala. Amalan kita buat tapi tidak dapat ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semacam mana ada riak, ada ujub, ada takabbur di dalam diri kita, maka ibadat kita walaupun lepas fardu tetapi tak ada pahala, Allah Ta'ala tak balas dengan pahalanya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, di hari ini kita berada pada bulan Rajab, akhir-akhir Rajab dah. Kita rasa setar sangat dan masa berjalan ni sebentar. Dan tak lama masuknya Syaban. Dan syahri kata Nabi, bulan Rajab bulan Allah, bulan Syaban ialah bulan aku, dan bulan Ramadan ialah syahrul ummati, bulan untuk umat aku. Dengan sebab itu jangan kita memperlambat-lambatkan ibadat kita kepada Allah. Kalau kita tak bertaubat lagi, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kita buat persiapan kita untuk nak menyambutkan bulan kita, bulan Ramadan.
Nah, sebab kita tak tahu ajal kita, Allah Ta'ala tetap masa mati kita ni bila. Lalu tu kata Uthman, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kita hidup di atas dunia ni sementara sahaja. Kata dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hana adalah kamu di atas dunia, yakni fi muddati iqamatika fid dunya. Selama kita berada, tak kiralah berapa tahun kita di atas dunia ni, itu sebagai gharib, dagang ya. Sebagai lalu jalan sahaja, bukan yang kita duduk di sini selama-lamanya. Berkata Ibnu Umar, yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah. Apabila kita berada pada waktu petang, jangan duk tunggu waktu pagi baru kita nak buat benda baik, baru kita nak beribadah kepada Allah, baru kita nak bertaubat kepada Allah. Wa idza asbahta fala tantaziril masa. Dan apabila kita, Allah Ta'ala masih bagi peluang kita hidup pada waktu pagi, kita bangun tidur waktu pagi, Allah Ta'ala masih beri peluang pada kita waktu pagi, masa hidup lagi, fala tantaziril masa. Jangan duk tunggu waktu petang baru kita nak ibadah kepada Allah, barulah kita nak bertaubat kepada Allah. Wa khudh min sihhatika limaradika. Mu ambillah masa sihat. Masa sihat engkau ni, dan ibadahlah sebelum daripada sakit kita. Apabila sakit tak ada dah tak sempurna dah ibadat kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, wa min hayatika limautika. Dan ambillah masa hidup kita bagi mati kita. Apabila mati, putus segala amal kita, tak boleh nak buat dah. Malaikat 3 perkara yang kita telah maklum. Dan anak yang soleh, dan ilmu yang manfaat, dan sedekah jariah kita. Dan hak itulah yang boleh bagi kepada kita. Tapi apabila mati kita, maka habis dah. Tak boleh dah kita nak kata astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Padahal hari ini Allah Ta'ala masih bagi peluang. Semacam mana tersebut dalam kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Barang siapa yang berkata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali dia baca bila sebelum pada tidur dia, Allah Ta'ala ghufirat zunubuh, Allah Ta'ala nak ampun dosa dia. Wa in kanat mithla zabadil bahri, jikalau dosa dia sama banyak dengan buih-buih di laut. Wa in kanat mithla adadil ayyamid dunya, kalau dosa dia tu sama banyak dengan hari-hari dunia. Wa in kanat mithla kalau ada dah dosa dia seumpama pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ni. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah ni, Allah Ta'ala beri masa lagi pada kita. Boleh kita istighfar kerana kita ni banyak kesilapan dosa kita. Tapi sayangnya kita tidur kadang-kadang tak ada nak buat adat tidur. Nak istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah Ta'ala sanggup nak mengampun, nak bersih diri kita daripada dosanya. Sebab masalah yang besar apabila kita pergi di akhirat, apa masalah yang paling besar? Masalah dosa. Masalah dosa yang kita tak ada nak bertaubat kepada Allah. Sebab tu dalam kitab Aqidatun Najin, dia sebut kata manusia ni ada 2. Ada mukmin, ada kafir. Mukmin tu ada 2 pula, terbagi pada 2. Ada yang asi, ada yang taat. Ada yang buat maksiat, ada yang taat. Yang buat maksiat tu terbagi pada 2. Ada yang taubat dan ada yang tak taubat. Yang taubat, ijma' ulama, dia akan dapat masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bertaubat, mati dalam keadaan begitu, serahlah kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, maka selamatlah dia. Kalau Allah Ta'ala tak mahu ampun, maka kena seksalah dulu sebelum daripada nak masuk syurganya. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena sesal siap-siap di atas dosa kita. Jangan kita sesal di akhirat, maka kita akan jadi seorang yang nyanyalah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, kerana di atas dunia ni kita hidup beramai-ramai, dan di akhirat esok kita hidup seorang kitanya. Tak ada guru, tak ada saing, tak ada teman. Wa in kunta fil qabri kuntu wahidan, kata Uthman ibn Affan. Apabila aku berada dalam kubur, aku ada berseorang, tak ada kawan dah. Nah, sebab tu siapa-siapa yang hidup di atas dunia, kita kena jaga, kena lawan dengan nafsu kita. Jangan kita ikut nafsu kita. Barang siapa yang hidup di atas dunia, tak ikut nafsu dia, maka dia dalam kubur akan menjadi syurga bagi dia. Barang siapa yang hidup di atas dunia ni sebagai jannah, ikut nafsu nak buat gapo tak kira dah,
halal ke haram ke maksiat ke gapo, ikut nafsu semata-mata. Kata Uthman bin Affan, kanal qabru mahbasuhu. Kubur dia tu akan jadi tempat yang pertahankan dia. Kubur tu tahan dia, tubuh sekat dia. Kubur tu ialah jadi satu azab bagi dia. Sebab tu muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, masih ada peluang bagi kita, maka jangan kita sia-siakan masa hidup kita di atas dunia yang pendek ini. Lebih-lebih lagi kepada orang yang sampai umur 40 dah, mana dekat kematian kita tak berapa hari dah. Sama-sama kita rebut peluang masa-masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan juga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل شهيدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampun segala dosa ibu bapa kami ya Allah. Ampun segala dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kau bagilah pertolongan dan bantumu kepada saudara kami ya Allah, yang mana mereka kena mengalami kezaliman musyrikin dan Yahudi ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kesian belah kepada orang tua mereka ya Allah. Kesian belah kepada budak-budak mereka ya Allah yang kena dizalimi oleh Yahudi ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hancurkan program mereka ya Allah. Hancurkan puak-puak mereka ya Allah. Bantukan kami seluruh umat Islam sedunia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر